Dalam hari itu, juara terbuka Jerman 2022, Nur Izzuddin redha dengan keputusan yang bakal dicapai dalam perbincangan tersebut. Izzuddin juga percaya bahawa perbincangan tersebut serta apa jua keputusan bakal dicapai akan menjadi yang terbaik untuk perkembangan kerjayanya. Kalau tengok dari segi ranking tu memang sayanglah, memang kita tengah nak fight untuk Olimpik kan, qualify. Tapi tengoklah, kita pun kena discuss balik dengan partner, dengan Faye, dengan coach semua, tengok mana yang lebih baik lah. Jadi yang penting diri saya sendiri lah, untuk saya siapkan dulu lah. Saya terima je lah, apa-apa pun yang terjadi tu, saya anggap tu takdir lah untuk saya. Mungkin rezeki saya dekat partnership baru mungkin macam tu, dan saya terima je. Okey, kita akan bersama dengan Tuan punya laporan tadi, iaitu Muiz Aziz. Ini kita nak fokus lah mengenai kemelut yang sedang melanda Din Fei. Khabar Muiz, okey? Khabar baik, Akbar. Wah, ini nampak lebih Segak, macho. segak, kacak, tahu kenapa? handsome. Sebab hari ini ada Azli. Siapa Azli tu? Nama penuh dia Azli Hamzah Oh, sebenarnya. okey. Jangan tukar nama orang. Baik, tak apa, kita tinggalkan cerita tentang Azli. Malam-malam sikit kita cerita. Tapi kita nak fokus kepada masalah Din Fei ini. Ada tak tempoh masa yang diberikan kepada mereka untuk perbaiki prestasi? Kalau tak boleh, okey, baru kita pisahkan. Ataupun sebenarnya memang BM dah buat keputusan. Mereka ni tetap akan dipisahkan apa pun yang berlaku. Setakat ini BM belum buat keputusan lagi sebab Reksi baru sahaja berjumpa dengan Izzuddin Zafir petang tadi. Mungkin nanti saya akan bawa laporan itulah apa keputusan dia, tetapi sebenarnya apa yang berlaku dengan Din Fei ni sebenarnya bukan baru. Bukan sahaja dua kejohanan ni, sebab kalau kita tengok pada tahun lepas, selain daripada Izzuddin partner Haikal, mereka berjaya memenangi Malaysia International Challenge, mereka sebenarnya dah kalah 8 kejohanan berturut-turut di pusingan pertama dan kedua. Selepas mereka berjaya mara sehingga semi-final Malaysia Open, di situ mereka boleh dikatakan hit a slump lah. Macam tak boleh meningkat balik. Malaysia Open 2022. 2022 mereka masuk semi-final dan selepas itu mereka first round, second round, first round, second round. Jadi setakat ini macam masih tidak ada tempoh, tetapi macam Reksi cakap tadi, jika perbincangan petang tadi mereka ingin stay together, mereka dalam 1-2 tournament ini harus tunjuk yang mereka masih boleh mempamerkan aksi yang memberangsangkan. Kalau tak, Reksi yang akan membuat keputusan untuk pisahkan mereka. Okey. Tapi kalau dah Muiz latih 8 game back to back, mengalami kekalahan tu something yang macam perlu dirisaukan juga, Muiz. Okey, Muiz, pasangan ni dah bergandingan sejak 2016, almost 7 tahun dah bersama. Tapi kenapa pembentukan selama 7 tahun ni nampak macam tak menjadi, macam menghadapi kesukaran? Ada apa-apa masalah, mungkin ada personal problem ke, Muiz? Daripada segi saya terdengar daripada segi personal problem tu, saya tidak begitu pasti, tetapi kalau kita lihat apabila seorang atlet tewas berturut-turut, dia akan kacau terhadap mental dia orang daripada segi confidence semua. Macam kita tengok cara Izzuddin jawab pun dia seperti redha. Itu mungkin adalah disebabkan selepas kekalahan, mungkin mereka sudah kehilangan keyakinan tu. Walaupun mereka merupakan juara terbuka Jerman, mana-mana atlet kalau berturut-turut kalah, mereka akan kurang yakin yang mereka mampu untuk meraih kemenangan lah. Sebab Izzuddin macam Reksi ada cakap bahawa dia pernah voice up yang dia seperti sikit lagi nak menang tapi still kalah. Bila kalah tu ada Reksi tanya macam mana rasa, dia macam boleh jawab, oh kalah tu dah biasa. So maksudnya tak ada that frustration. Bila kita betul-betul nak menang, frustration tu kena ada. Okey, sambung. Saya cuba untuk mengorek lagi kalau anda dapat maklumat dalaman. Lily sebutkan 7 tahun. Secara logiknya, kalau you bersama 7 tahun, kita akan lebih memahami pasangan masing-masing. Dan kita akan lebih, orang kata konsisten, akan lebih baik. Prestasi akan lebih menarik. Dan menang banyak peluang. 7 years anda bersama. Tetapi 8 game tu tak mara ke peringkat lebih jauh. Mesti ada masalah, mesti ada problem. Okey, Akbar cakap 7 years tu 7 years. Saya bagi contoh paling dekat, Tan Wee Kiong, Go Vishem.
silver Olympic medalist. Selepas tu apa jadi? Berapa tahun diorang bersama? And kenapa sekarang diorang berpisah? Kalau ikut apa Abang Akbar cakap, untuk 7 tahun tu sepatutnya ada chemistry yang ketat. Tetapi berapa banyak pair kalau kita lihat, walaupun dah berapa lama together, diorang masih tidak boleh breakthrough. Dia bila satu gandingan ni akan ada limit betapa jauh mereka kena pergi. Sebab tu even China, walaupun pair diorang tengah melakukan peak bagus ke apa, mereka still rombak balik. Okey. Ada contoh-contoh lain juga. Mungkin melepaskan tu orang kata memberi kebaikan jugalah kan. Tapi mungkin. Muiz, kita nak tanyalah, ada ura-ura dengar siapa mereka bakal digandingkan bersama tak? Gandingan baru. Setakat ini masih tiada daripada Rexy. Hanya Rexy menyatakan kemungkinan akan bergandingan dengan player junior ke, seperti mana kita lihat Izzuddin partner dengan Haikal Nazri ketika Malaysia International Challenge, mereka mampu menjadi juara. Jadi diorang ingin mencari di mana Izzuddin dan Zafir selesa partner siapa. Ada chemistry tu ada daripada starting. Seperti kalau kita tengok Chan Tanjay Tok Iwe, walaupun baru saja bergandingan, tetapi Bangladesh champion Malaysia IC runner up, Malaysia Open paling baru quarter final. Jadi perpisahan tu tidak bermaksudnya kerjaya dia akan habis. Kemungkinan akan lebih better. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita nak bincang mengenai masalah ini ataupun isu ini mungkin berpanjangan. Tak apa, kita akan tunggukan jawapan daripada Zafir, daripada Izzuddin dan mungkin daripada Rexy sendiri. Tak apa. Okey, kedua pasangan ini tak akan beraksi di Masters Indonesia. So, dia orang tak boleh nak proof lah kan. Okey. Tetapi kita nak bincangkan, kita nak tarik semula perbincangan ini terus kepada Masters Indonesia. Kita nak fokus kepada Lizija yang sekarang ini menjadi sebutan peminat-peminat apabila terbuka Malaysia. Di India Open tak boleh nak mara jauh. Tapi kali ini di Istora Senayan nampak macam sikit mudah. First round dia akan jumpa di first round akan lebih mudah. Tetapi pusingan kedua yang menantinya sama ada Chiam Jun Wei menegara ataupun Eng Kalong yang kita tahu prestasinya bagaimana. Jadi peluang untuk Zija kali ini. Apa yang kita boleh katakan tentang Zija disebabkan dia masih dalam fasa peralihan yang tanpa jurulatih, kita tidak boleh meletakkan harapan yang begitu tinggi. Sebab kalau kita lihat pada second round, yes, dia akan berjumpa dengan Angus atau Chiam Jun Wei. Tetapi kita pergi ke belakang sikit. First round pun sebenarnya Zija merupakan satu perlawanan yang dia tidak boleh memandang rendah terhadap pihak lawannya. Kerana pihak lawannya itu daripada Taiwan. Walaupun tahun lepas dia hanya bermain IC, tidak silap saya. Tetapi dia mempunyai 5 title IC. And ranking dia melonjak daripada situ. Seperti mana kita tengok tahun lepas Kodai, siapa kenal Kodai, tetapi dia naik begitu cepat dan ramai terkandas disebabkan dia. So untuk saya Zija perlu ambil kejohanan ni step by step. Dia memang tak boleh pandang rendah sesiapa sebab sekarang pun level semua lebih kurang sama. Pemain kedua terbaik dunia tu. Hopefully something lah daripada Lizija di Masters Indonesia nanti. Okey, moving on kepada Erin Shah. So, pula awal-awal lagi dah bertemu rakan senegara dan menanti di pusingan kedua ada pasangan Cina ataupun Jerman. Dan dalam laluan di semifinal ada pasangan Indonesia Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya Sukamuljo. Muiz, macam mana tu? Kalau kita tengok untuk undian Erin Shah dan Sowick bagi pusingan pertama, berdasarkan di atas kertas sepatutnya tiada masalah, tetapi di pusingan kedua mereka sekali lagi akan diuji apabila bertemu dengan gandingan China yang mereka bertemu di terbuka India pada aksi final. Jadi itu akan menjadi lebih kurang final kedua lah untuk mereka. Dan kita tahu pada final terbuka India mereka mempunyai peluang untuk memenangi perlawanan tersebut. Mereka ada potensi. Even Rexy, saya bertemu dia pagi tadi, itu adalah kemampuan mereka hampir sama dengan apabila mereka menjadi juara dunia. Jika mereka mampu keluarkan prestasi itu pada Masters Indonesia, kita akan lihat sekali lagi kemungkinan Erin dan Wei mampu pergi ke final lagi. Okey, itu yang kita harapkan sebenarnya di final nanti kita mahukan mereka untuk menakluki Masters Indonesia. Now kita nak beralih pula kepada pasangan bergu campuran. Pasangan bertunang iaitu Goh Soon Huat dengan Siobhan Lai. Di terbuka Malaysia kita kecewa, begitu juga dengan di terbuka India. Mereka akan berdepan dengan pasangan daripada Denmark, Mathias Christensen, Alexander Boy. Okey, saya nak ulas sikit. Kalau nak jadikan perbandingan, Siobhan Lai, Goh Soon Huat di pusingan 32 terbaik di India Open tersingkir. Tetapi pasangan Denmark ini mara. Jadi kat situ mungkin kita sudah boleh mencongak secara matematiknya kedudukan mereka nanti. Namun
kita mengharapkan keajaiban. Tetapi bagi Muiz, macam mana mengulas peluang mereka ini? Saya boleh katakan kita petik daripada Go Vision lah beberapa hari sebelum ini saya menemu ramah dia. Untuk era badminton sekarang, momentum itu bukannya tak valid tetapi 50-50. So bila setiap kali mereka memasuki kejohanan baru atau perlawanan baru, ia bergantung kepada pemain itu sejauh mana dia mampu mempamerkan prestasi terbaik pada hari itu, siapa yang dapat mengawal keadaan angin pada hari itu better, kurangkan mistake pada hari itu. Ia semua bergantung kepada on that day. Sebab kita tahu bukan sahaja Sun Huat dan Chevron yang training, oponen diorang mesti training, mungkin training lebih. Jadi kalau mereka mempunyai pengalaman yang secukupnya dan mereka tahu apa untuk buat untuk memenangi poin itu, saya rasa mereka mampu untuk menang. Okey, Lisa Jia sudah, Aaron Chia, Chevron dan Sun Huat. Tan Kian Meng Lai Beijing diletakkan sebagai pilihan kedua kejohanan dan laluan nampaknya macam mudah untuk mereka, Muiz. Mungkin kalau kita lihat secara undian bila mereka menjadi pilihan kedua kejohanan, sepatutnya mudah. Tetapi pihak lawan mereka pada pusingan pertama, tidak silap saya, gandingan daripada Jerman. Kalau kita lihat sebenarnya, kita tahu Jerman bukanlah kuasa besar badminton. Betul. Tetapi perlawanan pusingan pertama untuk Kian Meng dan Beijing ni sebenarnya agak bahaya sebab kita tahu prestasi mereka ketika Malaysia Open, mereka tewas kepada Chen Tangjie dan Tok Yee Wei. Dan pada terbuka India juga tidak begitu memberangsangkan. Dan untuk Indonesia Masters ni, mereka sebenarnya pernah tewas kepada gandingan Jerman ini, iaitu pada tahun lepas di Thailand Open, mereka tewas 3 set. Jadi ini merupakan satu perlawanan yang the first step lah. Kalau mereka dapat memenangi perlawanan tersebut, maksudnya mereka mempunyai peluang yang cerah. Okey, sebenarnya kita mula merindui kelibat Chan Pen Sun, Goh Liu Ying yang menjadi pasangan berlagu campuran terbaik negara dalam tempoh yang lama. Mereka mampu berikan saingan kepada pilihan-pilihan terbaik dunia. Tapi tak apa, kita perlukan masa, tapi jangan terlalu lewat sangat kerana tahun ini adalah Tahun yang penting. tahun yang penting untuk kutipan mata kelayakan Sukan Olimpik. Baik. Thank you, Apa pun Muiz. terima kasih kepada Muiz Aziz. Cerita pasal Azli, lepas ni kita sambung. Alright. Thank you Akbar. Thank you Azli.